Dan isu pasal PKNS, peniaga kat SCCC ataupun peniaga dekat PKNS, bukan pasal nostalgia. Siapa-siapa yang berniaga kat situ dapat ruang niaga yang bagus dan orang lagi ramai boleh datang kat situ dan berniaga untung, itu lebih penting daripada nostalgia. Yes, betul lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Shah Alam, salam satu Malaysia, salam Madani. Apa lagi? Oi, banyak sangat ni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kembali kita ke podcast Marahin setelah lama tak bersiaran. Selama beberapa minggu tidak bersiaran. Jadi hari ini kita kembali. Yes. Kita berada di set baru. Seadanya macam podcast Marahin memang seadanya lah. Kalau kau tengok, kita try lah ada sikit sini kan. Tapi tempat baru ni adalah disponsor oleh saudara Iskandar. Yes, betul. Terima kasih Is kerana sponsor studio baru kita. Yes. So kita ada few penambahan dari semasa ke semasa. Sebab kita dah tak boleh duduk dekat mamak. Yes, betul. Bukan kita pergi ke. Betul. Sebab kalau bulan Ramadan kita duduk kat mamak, dia pandang serong. Saya ingat sebab harga air naik tadi. Ya, itu memang isu rakyat yang kita nak cakap juga. Isu harga betul. naik and so on and everything. Dan kita kalau boleh di podcast Marahin, kita mengucapkan selamat menyambut Ramadan kepada umat Islam. Betul, selamat menyambut Ramadan kepada kita punya viewers. Yes, kepada pendengar dan penonton podcast Marahin. Dan selamat datang juga Is yang telah begitu sibuk. Ya. Bila dia Selamat kembali. sibuk. Selamat kembali. Bila sibuk dia kata, korang shoot kat sini, ada studio baru. Wah. Dia ada office baru. So office baru ni kita tak nak cakap lah dekat mana. Dan ini antara ruang yang kita pakai buat sementara waktu. Sementara office dia siap renovate apa semua. Dan Is, ketiadaan awak ni kan, secara ringkas lah, mana awak pergi sama ni? Kemanakah awak menghilang? Kemanakah saya menghilang? Okay. Sebab Jimmy nak denda awak, tapi bila awak sponsor tempat baru tak jadi nak denda. Saya puasa. Jadi saya hibernate. Saya hibernate. So saya selepas projek saya dah siap, saya berikan fokus yang penuh. So lepas projek siap je, saya ambil masa untuk hibernate, untuk rehatkan diri lah. Sebab waktu saya bekerja, saya memang kerja almost 24 hours lah. So jadi InsyaAllah kali ni saya ada ruang dan masa sikit untuk saya spend dengan kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya ni. Sebelum projek yang baru lah, insyaAllah. Okay, so memang nanti pada podcast Marahin kita akan ada special slot lah. Sebenarnya kita akan buat special slot oleh Is yang bakal akan datang. Dan pastinya slot ni akan memberi manfaat kepada para penonton dan pendengar podcast Marahin. Betul. Bukan kita nak jual barang lah. Bukan kita nak kata ajak you masuk MLM. Pastinya bukan forex, tapi dia peluang kan? Lebih kepada peluang pendidikan. Betul. Ya, betul. Okay. Betul. Sementara tu, itu podcast yang episod yang akan datang. Yang podcast yang paling hot. Okay, walaupun kita tak bersiaran dan kita bersiaran kembali adalah isu PKNS nak redevelop balik. Betul. Memang tengah hangat. Kawasan hangat. Dia sebenarnya kat Shah Alam ni banyak kali dah isu ni orang tertimbul. Betul. Satu bulan dengan Stadium Shah Alam. Stadium, few years back. Ada ura-ura juga dan nak dirobohkan. Memang dirobohkan ni. Memang dirobohkan. Dan kali ni dia top up lagi dengan perkongsian saya tak tahu daripada siapa. Masuk dekat Twitter, kat X apa semua, dan merebak ke Facebook, merebak ke grup-grup WhatsApp, duduk apa semua, mengatakan PKNS nak robohkan komplek PKNS, SACC Mall dan Convention Center. Betul ni? Betul. Convention Center, 3 tempat. Betul. Tapi sebenarnya hanya membabitkan SCC Mall dengan SCC Convention Center. Betul. Siap ada gambar. Dan gambar tu menunjukkan komplek PKNS masih dikekalkan. Apa pendapat Is selaku orang kata podcaster yang dah lama cuti dan baru comeback? Okay, so saya pun membesar dekat Shah Alam. Dan until today pun saya masih lagi duduk di kawasan Shah Alam lah. Saya nampak beberapa posting daripada orang-orang netizens. Dia kata, kenapa kita nak kena robohkan PKNS? Tempat tu adalah ada heritage, memberikan satu menggamit kenangan dan sebagainya.
Tapi at the end of the day, untuk orang yang kurang sentimental macam saya rasa lebih baik dia untuk repurpose. Sekiranya lah perlu dirobohkan dan dibuat apa orang kata, di repurpose, maksud tukar dengan bangunan yang baru pun tak ada isu. Sebab kita kena faham bahawa sekarang ni kita punya LRT 3 pun dah siap dekat situ. Betul. Kan? So SACC Mall dan juga SACC Convention Center pun tak adalah nak kata berapa function sangat. Sebab kalau kita nak comparekan SACC Mall dengan ICT ataupun Aeon Section 13, dia jauh sangat beza dia. So kalau anda kata yang dikabarkan adalah untuk buat PKNS Square dan juga kondominium, untuk integrate sekali dengan LRT LRT 3 tu nanti, so why not? So maksudnya dia memberikan satu akses kemudahan untuk orang Shah Alam. Kita nak apa orang kata, public transport yang better. Betul. Dan kita sebenarnya macam generasi baru kita tak adalah nostalgic sangat. And then kita bersedia kalau developer, owner kepada tanah tersebut nak redevelop balik kawasan tu macam stadium. Okay. Memang ada orang cakap along the way ada agenda politik, ada orang yang ambil untung and so on. Kita tak lihat dah tu itu bukan bahagian kita lah untuk bincang sebab benda tu terlampau kabur. Betul. Dan kita rasa perlulah didevelop sebab you kata ada LRT dah sambung kat situ kan. Dah jadi connectivity dia dah bagus. Dan perlulah dan saya juga yang orang kata golongan yang berniaga retail ni, kita perlukan lagi ramai penduduk. Betul. Dalam kawasan Shah Alam tu. Dan tak boleh harapkan penduduk sedia ada yang semakin lama tua dan kita pula kena ada penduduk baru. Untuk orang kata buying power. Dan awak rasa isu dia perlu ke PKNS redevelop balik kawasan-kawasan ni? Termasuk isu stadium lah awak rasa. Okey. Kalau isu stadium tu mungkin saya boleh pergi kepada nombor 2. Okey, yang pertama isu PKNS dan juga SACC Mall nak dirobohkan dan sebagainya. Pertama sekali, kalau pendapat saya, my opinion is kita kena tengok dekat mana dia punya benefit kepada rakyat, benefit kepada warga Shah Alam, khususnya macam tu. Sebab kalau kita cerita jangan roboh, sentimental, dia tak akan selesai. Dia nak cerita settle tak settle, adakah memberi manfaat kepada rakyat Shah Alam, warga Shah Alam? Betul. Khususnya kepada warga Shah Alam lah. Dan saya nak petik kat sini, ada daripada news yang saya baca daripada Harian Metro. Kat sini dia punya headline dia, Komplek PKNS Identiti Shah Alam jangan roboh dash peniaga. Jadi apabila wartawan pergi turun ke ground, ke field, dia tanya mungkin respon ataupun orang kata apa, dapatan daripada peniaga-peniaga punya komen dan sebagainya. Jadi rata-rata peniaga mengatakan jangan roboh. Macam tu. Cuma mungkin saya tak tahu ini adalah mungkin peniaga ni bercakap bagi pihak dia, bukan bagi pihak persatuan dan sebagainya. Sebab saya faham ada persatuan peniaga banyaklah di Malaysia, di Shah Alam juga. Cumanya my opinion adalah kita kena tengok dulu kat mana benda tu boleh benefit kepada rakyat Shah Alam tu. Kalau betul redevelop ataupun repurpose boleh meningkatkan lagi ekonomi peniaga-peniaga ni, then why not? Betul. Dan saya tak rasa ada masalah. Dan juga menambah peluang peniaga-peniaga baru. Sebab ramai orang tak tahu yang model kompleks PKNS Shah Alam walaupun tak dirobohkan walaupun tidak dirobohkan. Dan kita bersetuju kalau PKNS sekali dirobohkan. Betul. Okey. Betul. Kita ada masalah dengan satu, betul lah dia cakap kan, kenapa nak disentimentalkan kan? And then dia bukan tunggu negara pun. Betul. Betul. Kan? Janganlah sentimental sangat. Kita kena berpandangan jauh lah. Macam tu. Dan model kompleks PKNS tu sebenarnya model 80-an. Dia optimum pada waktu tersebut. Betul. Kalau kita perasan kat bawah ruang niaga, dekat atas ruang pejabat. Betul. Dan currently ruang pejabat tak digunakan sangat. Dan macam East pun sebelum ni pun teringin juga nak menyewa, tapi agak cuba awak komen sebenarnya kenapa awak tak jadikan kompleks PKNS ni sebagai salah satu destinasi untuk awak buka office. Okey. So benda ni saya cakap yang saya tak ada sentimental value kepada I mean tak ada rasa sentimental. Why? Because at the end of the day, sampai kali ni pun saya bukan tak nak masuk kompleks PKNS, tapi sebab dia nampak terlampau uzur bagi saya lah. Walaupun dia dah cat baru dan sebagainya. Betul. Tapi dia nampak macam it's too old style. Saya punya preference pergi lebih kepada ICT ataupun bangunan baru. Bangunan baru. So what happened then was, saya pernah belajar catur dulu dekat atas, dekat tempat pejabat. Catur dulu. Belajar apa? Main chess kat situ. Main chess kat situ. Waktu tu saya ingat dalam around 15 tahun yang lepas. Okay. Waktu tu pun tempat tu pun dah memang sangat-sangat, saya rasa tak berapa nak dimaintainkan lah. Okay. Seram satu hal, nampak uzur kotor pun satu hal dekat atas tu. So bila sekarang ni, bila saya nak menyewa tu hari untuk saya punya college,
So apa jadi adalah saya cuba untuk cari tempat-tempat yang sewanya agak okey, dan one of the options yang saya tengok adalah di PKNS Shah Alam lah. So kenapa saya tak ambil adalah kerana dua perkara lah. Pertama, saya rasa macam tempat tu kalau saya buatkan office ataupun saya buatkan college kat situ pun rasa macam faham. Dia nampak macam dia tak kondusif. Tak kondusif. Yelah, betul macam cakap, bangunan tahun 80-an. Betul. Design konsep pada 80-an. Dan at the same time saya dengar, saya tak pasti, mungkin korang pernah dengar ke dan sebagainya. Dekat situ ada masalah dengan I think fire certificate or something. Betul. Betul ke? Tak tahu, kita tak pasti what happened to complex PKNS. Mungkin ada certification, mungkin fire system tu ada and so on. Kita tak nak speculate lah. Tapi ternyata complex PKNS tak redevelop. Bangunan yang lebih baru, SCCC Mall dan orang kata SCC Convention Center yang jauh lebih moden daripada complex PKNS dalam perancangan untuk redevelop. Itu jadi big why kepada saya. Yes, betul. Sebab pada peringkat awal kita dengar semua redevelop. Betul. The whole semua area tu kan. Rupanya PKNS dibiarkan. And then SCCC yang jauh lebih baru, jauh lebih kondusif untuk retail, jadi mall. Convention Center memang purposely memang cantik untuk jadi ada dewan dan so on apa semua, dah berfungsi dengan event baik. Space. Tapi dirobohkan. Jadi agak pelik juga dengan perancangan PKNS. Saya rasa maybe sebab ni kot. Di PKNS, peniaga-peniaga, I mean ada traffic yang datang ke sana untuk membeli. Kalau kita nak compare dengan SCCC, dia macam bangunan yang saya datang kedai tu sebab awak kawan saya je. Faham. Mungkin. Walaupun dia sebelah-sebelah. So mungkin dia fikir kalau macam ni aku bayar maintenance for all these buildings, tapi tak ada manfaat yang besar untuk peniaga satu, untuk rakyat pun. Trafiknya masih lagi sama daripada dulu. Trafik pengunjungnya masih lagi sama. Sangat Macam kecil kan? kalau komplek PKNS pun mungkin time puasa bulan Ramadan atau raya, dia one of the places yang orang akan pergi as a attraction dekat Shah Alam untuk orang shopping dan sebagainya. Dia yang saya tak faham adalah yang duk beria orang cakap, oh jangan roboh. Bukan dia pergi komplek PKNS hari-hari. Exactly. Dia pun pergi setahun sekali. Dan kena faham, itu adalah golden triangle Shah Alam. Kalau yes, kita nak jadikan itu golden triangle, maybe sekarang nak jadikan semula. Selepas kenaikan apa orang kata di ICT dan sebagainya, Ion Shah Alam ICT, kita nak jadikan itu apa orang kata golden triangle Shah Alam, macam tu. Tapi percaya tak, lepas ni mungkin ada orang yang akan berfikir ramai-ramai bawa banner jangan roboh. Tak, the best thing is ada golongan peniaga, saya respect. You have all my respect yang you tak nak dirobohkan, ada rasa nostalgic and everything. At the end of the day, you bukan owner tempat tu. Yes, betul. Kalau PKNS nak redevelop juga. Dan ramai juga yang terkesan apabila menjelang raya dan petang pada waktu Ramadan, kawasan situ sangat sesak. Betul. Kawasan parking lot tak cukup. Yes. And then sistem penyeroyan trafiknya tak berapa efisien. Betul. Because of kawasan building tu memang orang kata lama. And then tak boleh support. Jadi orang terpaksa parking double, triple. Betul. Nak pergi ke bazar Ramadan tu. So apa yang PKNS buat, saya sokong. Tapi yang saya pelik kat sini adalah kenapa PKNS tu tak di-redevelop sekali. Betul. So maknanya tak meet the purpose lah kalau sebab saya tengok benda ni bukan untuk saya. Dan saya tak ada apa-apa kepentingan kat situ. Betul. Saya tengok untuk generasi baru, anak saya, generasi baru Shah Alam. Betul. Mereka ada better space untuk dekat situ untuk berniaga. Dan pertumbuhan di pusat bandar ataupun Golden Triangle tu sebenarnya bakal mempengaruhi sampai ke section-section yang lain. Betul. Itu yang saya nampak benda tu orang kata baguslah, memberi nilai tambah yang bagus kepada penduduk Shah Alam. Kita bencang sikit lah pasal Stadium Shah Alam. Few years back kita dengar apa namanya nak robohkan juga, nak redevelop juga kawasan tu, naik kondo dan sebagainya. Kalau silap saya naik apa, pusat sukan, something like that. Betul. Betul tak? Ada banyak lagi fasiliti sukan yang akan dibina kat situ. Dan saya nampak kat situ sebenarnya memberi manfaat lah kepada rakyat Shah Alam. Betul. Tapi ada juga segelintir golongan yang jangan roboh sebab ini adalah nostalgia dan sebagainya. Itu saya no comment lah pasal tu kan. Cuma for me, my opinion is tak ada masalah roboh lah. Kalau betul stadium tu boleh dikecilkan dan boleh dibuat lagi cantik, lagi moden, lagi baru, dan rakyat Shah Alam dapat manfaat, then why not? Betul. Itu je cerita dia. Awak rasa macam ni? Okay, untuk kes Stadium Shah Alam, saya rasa saya incline kepada apa yang kerajaan Selangor buat sebab kerajaan negeri buat. Sebab apa?
Kalau adik saya suka sokong Selangor FC lah. Dan saya pun kadang-kadang pergi ikut dia dan sebagainya. So keadaan kat sana sangatlah teruk stadium tu. Dengan bumbung dia dah hilang everything. So bagi saya, pendapat saya, kalau saya diletakkan di situasi tersebut pun, nak repair ke nak buat baru? Kalau repair, cost dia lebih kurang sama dengan buat baru tapi lagi cantik. Baik buat baru. Kan? Dan dengan sekeliling dekat section dekat dengan stadium tu pun, kita tengok sekarang ni ada kondo baru naik. Ya, kondo-kondo baru naik dan sebagainya. So maybe kalau kat situ kita jadikan pusat sukan. So maybe adalah satu daya tarik orang ke Shah Alam. Betul. Bukan saja bola, tapi mungkin badminton juga selepas ini. Betul. Dan sebagainya lah. Itu yang saya lihat lah. So maybe Shah Alam ni boleh jadi like a mini Bukit Jalil, di mana kita juga ada stadium indoor stadium Aziata Arena untuk badminton dan sebagainya. Macam stadium Malawati tu kan. Malawati Shah Alam kan. Itu kan nak roboh juga. Indoor stadium. Tapi itu dengan cerita nak roboh juga. Masa itulah. Dalam perancangan, both stadium dirobohkan dan dibangunkan semula. I see. Sebab saya, sorry lah, I mean 27 tahun saya duduk Shah Alam. Stadium Melawati ni saya tak pernah tahu pun function dia apa sebelum ni. Dia stadium serbaguna lah. Serbaguna. Exactly lah. Maksud saya, kita tak banyak tengok ada function yang besar dilakukan di Stadium Melawati itself. Kalau ada pun OAG tahun lepas saya pergi gig konsert OAG. Okay, sebelum kita tutup pasal isu PKNS ni kan, saya nak highlight lah. Okay. At the end of the day, isu Stadium Shah Alam, kita sebagai rakyat Selangor, kita nak, bukan pasal nostalgia yang lama. Kita nak Selangor menang Piala Malaysia. Betul. Tak kisah nak main padang sekolah session 16 pun. Kalau menang Piala Malaysia, itu yang kita mahu. Sebagai rakyat Selangor. Betul tak? Betul. Dan isu pasal PKNS, peniaga kat SCCC ataupun peniaga dekat PKNS, bukan pasal nostalgia. Siapa-siapa yang berniaga kat situ dapat ruang niaga yang bagus, dan orang lagi ramai yang boleh datang kat situ dan berniaga untung, itu lebih penting daripada nostalgia. Betul lah. Dan mungkin ada orang yang takut lah, Is. Mungkin awak kalau ada kedai kat situ, awak takut bila dah redevelop balik, ataupun awak ada kedai dekat SCCC Mall, awak dah berniaga dah bertahun-tahun kat situ, bila awak dapat bila dia robohkan, awak tak dapat balik. Mungkin ada kerisauan kat situ. Tapi kita bangsa Melayu, kita ni, kita perlu terima perubahan. At the end of the day, kita tahu bahawa you menyewa kat tempat orang, there's no control. Betul. So again, carilah, dapatkanlah control tu supaya you tak terpaksa. Betul. Kalau mungkin kena upgrade kita punya perniagaan, upgrade kita punya kedai, upgrade lah. Betul. Nak buat macam mana, kita menyewa tempat orang. Betul. Nanti ada lah orang kecam saya, kau cakap senang lah, kau tak berniaga kat situ. Tapi kita bercakap sebenarnya mewakili juga golongan generasi baru. Yang mahukan komplek PKNS tu lebih kondusif. Macam SCCC Mall tu orang Shah Alam sendiri tak nak datang because tak ada apa-apa kat sana. Betul. Kita tak nak dah pergi ke Valley, nak dapatkan peralatan elektronik dekat Loya and so on kan. Dan kita tak tahu, kita tak sentuh lagi lah satu lagi pekerja putih dekat Shah Alam ni. PAS Alam Central dan juga Space 8. Itu satu isu lagi tu. Terlupa dah Space 8 tu. Space 8. Kau sekarang dah jadi tempat orang kahwin. Ada purpose banyak jadi tempat orang kahwin. Betul. Once upon a time ada shopping mall apa semua kan. Bukan ada shopping mall, ada bowling and so on. Nampak promising. Tapi dia somehow yelah, mungkin SCCC Mall, PKNS Prac ada nama dia yang property punya kan, PKNS Real Estate Real Estate something kan, dia mungkin ada vision baru. Dan kita rakyat Shah Alam bersama dengan vision tersebut. Dan mungkin dia nak letak nak guna tanah tu secara efisien, dinaikkan kondo kat atas supaya ada buying power. And bagi saya bagus lah. Yes, betul. Kita pun sekarang dah ada LRT. Betul. Bakal ada LRT. Betul. Alhamdulillah jalur LRT tu masuk dah Shah Alam. Dan kita terus ke isu yang kedua. Isu yang sangat sensitif. Apa dia tu? Tapi saya ajak kawan-kawan saya untuk bersabar. Jangan terlalu emosional pasal isu kalimah Allah yang diperkatakan sekarang. Kesilapan daripada pihak pengurusan dan pihak syarikat KK yang terlepas pandang dan meletakkan penjualan stokin yang ada nama Allah di premis mereka, premis KK mereka.
Siapa yang tak tahu, KK ni kedai seberdeka. Ada juga yang tahu. Mungkin ada yang tak tahu. Jadi kita memberitahu lah. Betul. Dan polemiknya memang ramai lah orang kata bertikam lidah, apa memberi statement apa semua lah. Kita mulakan dengan Is. Awak kick off the ball pasal isu kalimah Allah. So basically bila saya first baca tu, saya meletakkan satu orang kata reserve lah. Sebab saya tak nampak mana satu stokin ni. Waktu tu lah masa mula-mula baca, tak nampak lagi gambar dia. Tak nampak gambar stokin tu? Tak nampak gambar. Cakap, Okay. Mungkin benda tu lebih kurang macam tulisan saja. Mungkin. So lepas tu saya scroll, nampak gambar. Dan bukan saja tulisan bahasa Jawinya, tapi juga ada tulisan Rumi ni. Betul. Kan? ALLAH kan. So are you trying to say that ni dibuat on purpose? Exactly. Ini dah definitely. No, this is definitely on purpose lah. Dia boleh buat dalam bentuk yang macam somehow dia punya art berat dia lebih kurang nampak sama kan. Tapi betul, banyak lagi design lain kau boleh pakai. Yeah. So what happened then is that benda ni dia dah tak jadi satu soal kaum saja. Dia jadi satu reason for agama. Yes. Dan betul kalau kita tengok Dr. Akmal Saleh, saya perlu memberikan pujian buat Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh sebab lantang menyatakan tentang perkara ni, menentang perkara ni. Dan juga saya juga lihat ada beberapa kawan beliau sendiri daripada parti-parti yang berbeza, MCA dan DAP secara khususnya downplay benda ni. Macam downplay, relax lah bro, you know, dia minta maaf dah pun, KK dah minta maaf dah pun. Tapi it's not as simple as that. Sebab walaupun ada yang mengatakan hanya 2 daripada 881 kedai dia yang mengeluarkan barang tu, okay, tapi itu bukan satu mistik yang kita minta maaf, kita tak akan buat lagi. Kita lepas pandang. Dia bukan silly mistake. Dia bukan silly mistake. I mean, itu memang kerja you. Yes, betul. And you yang order. Sebelum you order, you tak tengok katalog ke macam mana? Betul lah. Dan bila sampai barang tu, you tak ada buat QC ke? Saya tak tahulah. Mungkin dalam bidang fashion, Abang Om lebih Arif. So saya tak tahulah kalau abang pernah bawa stokin ke tak sebelum ni. Tapi sepatutnya barang sampai ada lah QC dia kan. Betul. Warehouse sepatutnya QC. Tapi kalau sebab dia membabitkan kuantiti yang banyak, mungkin ini reason yang diberikan oleh pihak KK. Dia terlepas pandang sampai barang tu ada kat situ. And tak sepatutnya berlaku lah. Because you have to know the sensitivity of the nation. Tapi sefaham saya pun sepatutnya lagilah QC tu ketat. Sebab dia diambil pun daripada pembekal vendor. Betul. So vendor tu punya warehouse dah confirm mesti patut QC. Lepas tu sampai dekat tangan dia, patut dia lah check lagi. Betul tak? Yang saya faham, stokin daripada China bawa masuk Malaysia untuk distribution. Distribution ada satu company warehouse yang handle distribution untuk KK dekat JB. Yes. Bila dia pergi raid kilang tu, dia jumpa daripada a lot of bundle hanya ada beberapa pair of socks je yang ada kalimah Allah tu. Macam tu pula. Tapi saya ada tengok video semalam ke 2 hari lepas. Sampai Caprice datang office KK. Ada tengok video tu. Ramai. Apa dia buat ni? YB TikTok pun datang. YB TikTok. Apa dia buat? Caprice. Dia datang tu, dia buat video sama dengan siapa namanya? Owner. Yang owner KK tu, perkara urusan KK tu. Dia buat video minta maaf. Macam tu lah. Ramai juga orang petikai Caprice ni siapa? Ramai lah nak menangguk di air apa? Di air yang keruh. Tapi itulah mungkin ada orang kata this is Malay supremacy. Tapi bagi saya kita kena ada satu batas di mana you know kau dah langgar batas ni, there's no turning back for you. Yes. Kan? Dan dalam kes ni saya tak rasa apa yang seperti kalau saya tengok kat sini Ketua Biro Hubungan Etnik dan Hal Ehwal Agama MCA. Ya. Dia tak faham kenapa Dr. Akmal sangat-sangat marah dan dia kata diorang dah minta maaf dah pun. So why are you being so aggressive? Marahlah dah di bulan Ramadan. Exactly. Cuma maksud kalau saya agama dia kena hina, ya dia marah juga. Ya, maksud saya yalah kita kena ada satu batas lah. Kalau isteri kita di rumah pun dikacau, disentuh, pun kita dah mengamuk rasa macam nak bunuh kan. Betul. So ini kan lagi soal agama. Soal agama. Tolak tepi lah. Ada yang solat tak solat, ada yang puasa tak puasa. Tapi martabat tu mesti kita kena jaga. Betul. Itulah from saya lah, saya rasa. Tapi dia memang betul. Dia sekarang ni seolah-olah macam
DAP dan MCA kata jangan mengapi-ngapikan lagi. Yes. Kata ataupun you have to unite apa semua kan. Sebenarnya PAS pun mengambil pendirian yang sama. Bukan kita nak cakap pasal politik. Dia ada perbezaan. Dia diffuse, yang apa PAS dan yang lain-lain diffuse. Yang UMNO, AMK, orang kata perlu diambil tindakan tegas dan perlu diboykot. Betul. Dan kita di podcast Marahan membincangkan polemik ini. Macam awak cakap tadi, ini sepadan yang orang kata kesalahan besar yang telah dilanggar. Betul. Betul tak? Betul. Dan awak kata ni memang disengajakan. Yes. Untuk apa, tak sepatutnya benda macam ni orang kata terjadi. Betul. Cuma apa yang saya nampak bila dah jadi macam ni, masing-masing dah orang kata dah marah, dah orang kata rakyat Islam sendiri resah gelisah. Kenapa kalimah Allah tu dipermainkan begitu rupa, walaupun kuantitinya tak banyak, sebenarnya hanya tak sampai berapa-apa je pun. Betul. Tapi dosa tu telah dilakukan. Dosa tu telah dilakukan. Dan, betul. Dan pemimpin apa tempatan, pemimpin tu orang kata kita harus boykot, harus hukum. Betul. KK. Dan sebenarnya KK pula kalau awak tengok dia tak engage PR company dan tak handle this kind of situation very good. Dia just buat press statement. Yes. Tunduk maaf. Lepas tu dia letak banner dekat depan pagar. Maybe bagi saya lah. Ini mungkin cadangan yang Chairman KK boleh tengok lah kan. So antara benda yang sepatutnya dia buat kalau dia dah tahu perkara macam ni berlaku dan tidak disengajakan, maybe you can donate some of the amount kepada masjid ataupun anak-anak yatim, you know, just untuk meredakan sedikit kemarahan dan menunjukkan yang kau ikhlas benda ni tak. Faham. Tapi apa yang dibuat sampai kali ni, minta maaf, that's it. Betul. The world doesn't work that way lah. Betul. Dan sebenarnya Agong juga dah keluar statement one day ago. Pasal dia murka, mahu tindakan sekeras-kerasnya. TMJ pun dia gesa ambil tindakan. So sebenarnya benda tu dah sampai kepada tangan YDP Agong. Jadi it's a serious matter. Macam tu kan. Cuma dia macam ni. Antara PR yang dia boleh lakukan adalah dia kena keluar statement surat khabar di meja perdana. Betul. Dia kena beli spot, satu page, satu spot apa advertisement, front page yang dia minta maaf. Sebab dia company besar, dia mampu nak buat benda ni. Betul. Untuk meredakan kemarahan. Betul. Sekadar apa yang PR apa dia punya apa dia buat selama ni sebenarnya tak mencukupi. Dan pihak kerajaan juga dituduh agak lambat untuk buat bertindak. Okay. So polis pun cakap kalau ikut laporan kata ada 42 something laporan telah diterima dan kertas siasatan pun telah tengah dibuat apa semua. Dan maybe kerajaan tengah tengah cari apa bentuk hukuman yang itu yang orang kata dilakukan juga. So kita tak nak panjangkan isu ni. Betul. Pada saya, pendapat saya, umat Islam berhak boykot mana-mana entiti perniagaan ataupun entiti perseorangan yang dia rasa tak selari dengan kepercayaan orang tersebut. Betul. Okey, itu satu. Sama macam isu Palestin. Betul. Dia ada hak, pengguna ada hak. Betul. Sama ada tiba-tiba lepas ni berpiket dekat Federal Highway, boykot KK, dia berdiri dekat divider tengah-tengah tu kan. Dia ada hak juga. Dia ada hak. Dia tetap ada hak. Betul. Dia ada hak. Kalau awak kata jangan boykot KK, awak ada hak juga nak defend KK. Yes. Terpulang pada masing-masing. Tapi realitinya kita tak menafikan apa yang dia buat tu salah. Yes, dan betul. kita ada government body. Contoh agak lambat Mufti ada cakap apa-apa? Sekejap kita check. Sebab sekarang dah boleh check. Mufti Selangor isu kalimah Allah. Ini 2023. Tak ada press statement. Tak ada press statement. Itu yang kita sebenarnya agak terkilan lah. Betul lah. Even YDP Agong dah orang kata apa keluar statement murka dan sebagainya. Tapi tindakan awal statement daripada mufti-mufti agama saya rasa pun perlu juga. Betul. Sebab dia dah soal menyentuh sensitivity agama itself. So saya just nak tambah sikit. Okay. Ada satu cadangan yang saya rasa agak bernas yang saya dah mention tadi tapi yang ni highlight balik dalam Metro. I think it was yesterday, one day ago. Pertubuhan Pembina Malaysia mengemukakan 3 tuntutan terhadap pengusaha kilang yang mengedarkan stoking tersebut. Kilang. Dia tak tuntut dekat KK. Dia tak tuntut dekat KK. So maybe it's a separate matter lah kan. Okay. Basically the same thing lah. Okay. So yang pertama dia nak mereka membuat permohonan maaf melalui sepanduk selama sebulan. Okay, terlalu ekstrim lah tapi tak apalah. Tapi dia dah buat dah.
Sebulan Sebulan. di hadapan premis. Spanduk sebulan tu siapa je nampak? Exactly. So maksudnya mungkin boleh di-improvise dengan apa yang Abang mention tadi lah. Okay. Dan yang dua lagi tuntutan adalah membuat kerja-kerja kebajikan dengan menyalurkan sumbangan atau bantuan kepada badan amal atau tempat-tempat diperlukan di sekitar Batu Pahat. Kalau saya boleh add on kat sini, kepada badan-badan amal berunsurkan agama Islam lah. Betul. Macam awak cakap tadi. Betul. So maybe di masjid, maybe anak-anak anak-anak yatim ataupun tahfiz dan sebagainya. Ini institusi agama. Zakat. So nak menunjukkan yang you ikhlas. Yes. Bukan, aku tak buat lagi dah lepas ni. Bukan setakat you buat video macam tu. Ya, dan satu lagi dia minta dia orang untuk buat satu video permohonan maaf secara media sosial lah, I think. Okay, not at least lah nampaklah effort sekarang ni. You tak nampak sangat effort. Betul. Marahlah semua orang. Kita marah. Tapi kita tak ada nak cakap boycott sebab kita rasa terpulang pada you all. Yes. You nak buat macam mana kan? Betul, masing-masing. Macam Starbucks sunyi sepi sekarang. Ada juga diberitakan a few Starbucks, McDonald pun dah tutup. Yeah. To add on sedikit lah, saya rasa this is the only time start tahun lepas lah saya rasa. Sebelum ni saya tak pernah percaya dengan orang-orang Melayu punya kata nak boycott. Tak pernah. BMF semua. Tak pernah percaya. I mean dah berapa kali kita cuba untuk boycott McD's and Starbucks and everything. Tapi last year dia membuka mata yang actually we can do this. Yes, betul. Kan? So maybe juga sedikit peringatan kepada sesiapa yang rasa nak mengancam kedudukan orang Melayu, kedudukan agama Islam. Yes. So you have to look back sebab this is what they can do. Yes. Betul. Okay. Saya rasa kita break dulu. Betul, tepat sekali. Bukan break nak isap vape sebab sekarang di bulan Ramadan kita menghormati. Dah makan dah? Kita pun perlu berehat. Dah makan dah tadi? Berpuasa belum. Tanya. Okay. So kita kembali kepada isu yang yang lepas ni kita akan bincangkan, iaitu isu kejatuhan wang ringgit Malaysia. Alright. Stay tune ke part tu. Assalamualaikum. Selamat kembali. Kenapa Mi? Saya nak angkat tangan. Saya baru nak queue. Tak apa. Jalan je lah. Okay. Kita dah jalan dah. Selalu kita angkat tangan sebab kita tak ada clapper. Clapper ada tapi mana nak bawa. Ya betul. Tapi ingatkan aku Mi, next coding buat clapper tu ada dekat tempat kerja aku, dekat office aku. Dia dekat depan muka aku. Jadi prop. So aku nak bawa benda tu next time. Okay. Kita kembali kepada topik yang ketiga pada hari ini. Topik ketiga ni merupakan topik yang agak berat, iaitu dari sudut ekonomi sikit, negara sikit, dan sebenarnya kita bertiga tak mampu nak buat apa-apa pun. Betul. Okay, kita tak mampu nak buat apa-apa pun macam ni, tapi kita nak beritahu concern kita lah. Dan benda ni memberi kesan terhadap ramai orang. Satu, pasal kejatuhan nilai ringgit di pasaran antarabangsa. Betul. So banyak barang-barang yang kita import yang didagangkan dalam mata wang dolar menjadi lebih mahal. Dan peniaga-peniaga terbeban dengan kenaikan barang-barang import ni, yang menjadi sumber diorang nak buat ataupun diorang nak jual balik. Jadi berlakulah kenaikan harga barang. Betul. Okay? Betul. So antaranya beras menjadi import. Kita tak, walaupun kita ada banyak dekat Selangor sini ada banyak jelapang padi, dekat Sabak Benam, Tanjung Karang and so on, tapi kita masih lagi mengimport beras daripada luar negara. Betul. Dan beras luar negara ni pula diterukkan lagi dengan keputusan India yang ban ekspor luar beras. Jadi beras pun jadi mahal. Sekarang dah jadi stabil sikit. Ayam pun itu hari, sebab ayam tu memang diternak dalam negara. Makanan itu diekspor. Makanan itu diimport. Makanan tu diimport dan dia menjejaskan juga harga ayam and so on. Betul. So apa pendapat you pasal kenaikan USD ni? Apa dengan tu? Memanglah dia ada banyak sebab lah. Bukan sebab negara kita saja. Apa yang berlaku dekat Amerika Syarikat pun memberi kesan langsung kepada dagangan mata wang kita. Jadi apa pendapat you? Mi? First kali, perasan tak 2-3 hari lepas pasal Google Currency?
Ya betul. Kecoh. Kecoh kan. Satu Malaysia kecoh, dekat X kecoh. Pasal Google currency tak tepat dan sebagainya. Mula-mula ramai orang cakap ini mainan politik and so forth. Tapi kalau tak silap saya, Google ada keluarkan statement, betul tak? Betul. Yang dia ada terkilaf dekat dia punya update Google currency tu kan. Jadi sebenarnya itu dah orang kata apa, melemahkan keyakinan rakyat lah terhadap kerajaan sebenarnya. Kita faham kerajaan sentiasa lah buat apa orang kata untuk kita punya rakyat. Betul. Tapi saya nak sentuh juga pasal kenaikan harga barang sekarang. Okay. Kalau kita perasan dekat bazar-bazar Ramadan sekarang, ramai orang mengadu pasal harga naik daripada tahun lepas. Harga roti john naik, harga macam murtabak naik. Itu belum Sorry Martabak. Asal itu memang dia punya sebutannya betul. Martabak. Tak pula ejaannya macam tu lah. Oh iya ke? Dia bukan murtabak. Martabak. So bukan kita, tapi kita selalu sebut murtabak. Biasa orang Malaysia kan. Orang Malaysia. Mungkin dalam dalam kamus dewan dia martabak. Okey. Itu yang saya nak sentuh sikit pasal kenaikan harga tu. Sebab few days ni saya tengok juga ada wartawan-wartawan yang pergi kepada bazar-bazar Ramadan, tanya respon pengunjung dan peniaga. Dan rata-ratanya harga makanan itu naik di bazar Ramadan. Itu kita belum cerita yang pasal pasal kalau tak hati masak jangan berniaga. Jadi harga tu naik, kita nampak dekat situ impaknya kepada rakyat lah. Macam tu. Tapi ni kenaikan harga barang juga disebabkan oleh keputusan kerajaan menaikkan kadar SST, cukai SST daripada 6% ke 8%. Kita pernah bincang dalam podcast kita awal itu. You boleh tengok dekat ruangan sini kalau kita rajin letak link. Ada. Bukannya episod tu tak dikeluarkan? Bukan cancel. Ya ke? Tak ingat. Okey. Saya pun dah lupa. Sebab sebenarnya untuk para pendengar dan penonton, kita ada juga episod yang kita tak keluarkan, kita dengar sendiri. Betul. Sebab terlampau sensitif. Betul. Sebab kita bergaduh dalam tu. Apa pendapat awak? Atau awak nak tambah ni pasal SST ni sebelum Is masuk? Ada apa? Is silakan. Is. USD, SST. Dua benda yang membebankan rakyat. Secara langsung dan tidak langsung. So pada 15 Mac tu Google ada salah letak update lah. Iaitu $1 bersamaan dengan RM4.98. Dekat-dekat RM5. Dan benda ni jadi perbualan yang hangat lah dekat social media. Sebabnya ada satu bahagian yang mempolitikkan, satu bahagian pula merisau. Dia risau tentang apa kejadi. Tapi end up Google tampil minta maaf. Dia kata perkara tu tak tepat, dan benda tu adalah daripada source yang pihak ketiga. So dia minta maaf lah. So apa Google nyatakan juga adalah supaya penonton-penonton kita pun boleh tahu lepas ni. Kalau nak tahu kadar semasa, boleh check di website BNM, Bank Negara Malaysia. So kalau kita tengok hari ini, hari ini kita punya exchange rate adalah pada 4.737 compared to di Google currency adalah 4.74, betul. So kadang-kadang kita tengok perpuluhan ni kecil, tapi pada skala yang besar sebenarnya dia memberikan impact yang besar lah. So that's why kita kena cari source yang betul. So apa yang berlaku adalah sedikit efek daripada apa yang Google buat. Sebenarnya nak minta maaf saja pun susah lah, because dia memberikan impact yang negatif kepada Malaysia. So kita kena boycott. Kalau kita boycott langsung tak pakai internet. Tapi history lah maksudnya. Boycott juga email aja. Sebab perbezaan dia adalah 0.25 atau 0.243. So jumlah tu besar. Mungkin ada di antara pelabur-pelabur luar ataupun small scale medium enterprise yang nak melabur di Malaysia, dia akan delaykan benda tu sebab betul. Kenapa too high? Kenapa too high? Things like that lah. So saya rasa memberikan impact yang mungkin ada sedikit impact yang negatif, tapi however it is, bukan satu impact yang sangat besar sebab dia dah direktify dengan cepat lah. Walau bagaimanapun kita faham dengan keadaan semasa 4.737 tetap tinggi. So that's why whatever barang yang kita beli pun sekarang ni, kita sangat-sangat terasa. Lagi-lagi untuk geng-geng yang pakai barangan-barangan Apple sebagai contoh. Untuk makluman, ini bukan laptop saya. Tapi saya saja nak kena dua-dua. So ini aku malas ni. So waktu kita punya currency rate was at almost 4, 3.98, 3.9, you know. So waktu tu mungkin barang ni sama je.
kan, dengan harga mungkin $400 ataupun $500. Betul. Tapi perbezaan dia tu dengan RM1 tu besar. Contohnya RM4 RM4 kali dengan $500 baru $2,000. Tapi 4.7 kali dengan $500 berapa akan jadi? So kalau kita consider 5 je lah, 5 terus kan, $2,500. Betul. So nilai dia tu, jam dia besar. Betul. 500 tu beza dia. Ibaratnya macam tu. Betul. So walaupun dia point tu memainkan peranan yang besar lah. So that's why barang-barang kita sekarang ni terasa banyak sangat. At the end of the day pun, orang Malaysia ni pun kita banyak beli barang kat luar juga. Yes. Betul. Kan? Duk sembang currency ni lah currency tu, kita pun pergi beli barang kat China. Kita tak sekelip kat dalam Malaysia, kita sekelip barang pada luar juga. So itu adalah antara faktor-faktor yang mungkin mainkan peranan lah. Tak campur lagi dengan SST yang baru dinaikkan. Tak campur lagi dengan tax untuk barangan yang di bawah berapa ringgit lah kalau online? $500 RM500 untuk tu berapa persen? Tak ingat berapa persen. Tapi ada tax yang baru. Betul. Luxury good tax. Banyak tax baru. Banyak tax baru. So contohnya lah, untuk peniaga-peniaga kecil, untuk pembeli-pembeli skala kecil, kalau saya bergaji $2,500, definitely saya tak akan spend sekali beli atas $500 kan. So kena pula nak beli barangan untuk rumah, contohnya rak rosak dan sebagainya. Lepas tu kena tax untuk barangan di bawah RM500. So berapa persen kita still tak identify ya? Dah tengah cari. So kalau kita tengok tax, tengah podcast nak cari fakta ni sebenarnya benda yang baru. Betul. Ya. Okay. So 10%. 10%. LVG, low value goods. Yeah. So kalau 10% tu, contohnya nak beli barang yang dulunya bila belilah barang-barang kecil, kursi sikit, kemah sikit dan sebagainya, RM300. Yes. Sekarang ni jadi RM330. Akan tetapi kiraan dia bukan straightforward macam tu. So on the peniaga punya side, dia pun mungkin restock dengan jumlah kecil. So dia dah kena hike up harga yang dia kena absorb dulu. Betul. So contohnya, kalau kata saya, abang dengan Jimmy, okay. So you adalah peniaga. You ambil kat Jimmy, you pun peniaga kecil je, you sekali restock pun 400 contoh. Betul. Okay, you restock kat dia, barang harga RM100. Okay. So you kena ambil kat dia berapa harga dia? RM110. RM110. Okay. So ada 10%. Ada 10%. Yes. Okay. So now you kena jual kat saya. Okay. Okay, RM110. Tapi minimum. 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 Harga kos belum itu belum harga tambah. Belum. Tapi at the end of the day, you kena consider yang you dah letakkan RM10 extra tu adalah juga you punya cost. Betul. Opportunity cost you. Betul. So you macam, kalau aku dah tambah RM10, aku kena naikkan pergi RM120. Betul. Definitely it works that way. Opportunity betul, cost. So you jual RM120 kat saya. Sekarang ni saya kena bayar berapa kat you? 100. Bukan kat you lah. Basically saya kena bayar kat you adalah RM120 plus 10%, RM12. RM132. Dulunya barang tu RM100 je. Sekarang ni RM132. Belum, ini termasuk SST lah. Ini tak termasuk SST ni. Ini baru cerita low value goods lah. Baru cerita low value goods lah. Kan? So benda macam tu lah. Ini kita tak cerita lagi dia ambil untung tadi. Betul. Kita tak sembang lagi. Ini kita dia direct. So benda macam ni yang orang kadang-kadang terlepas pandang. Kadang-kadang kita punya barangan yang kita beli tu sebenarnya tak mahal. Tapi bila ada tax macam ni, ya, betul. Tapi LVG ni adalah yang dibeli online, ship from abroad. Okay. Maknanya selama ni kita boleh beli contoh casing handphone casing handphone ni selama ni kalau kita tak beli kat Alam Central, katakan kalau Central beli RM30 kan, dia dah ada untung dia and so on. Tapi kalau kita tengok barang yang sama beli dekat China, dekat Shopee, apa tu 15 hatta RM8 boleh dapat. So selama ni kita tak bayar cukai. Kita tak bayar cukai atas pembelian yang ni daripada tu. Dan pastinya peniaga yang dekat Alam Central tu dicukai lah. Betul. Pelbagai cukai yang ada kat sana. Apa yang atas perdagangan mereka kat sana. So apa pendapat you? Okay, basically itu yang saya mentionkan tadi. You adalah peniaga, you beli kat supplier. So it doesn't matter pun, benda ni still akan hike up the price. Betul. Kan? So maksudnya dia punya effect dia tak hike up the price. I understand yang government nak cari duit untuk kita generate more income. Yes. Tapi ada banyak alternatif lain yang boleh dibuat dulu sebelum pergi ke arah ni. Sebab ini macam sekadar buat, tapi implementation ni masih belum, dia tak nampak dia punya dominance effect tu yang hujung tu. Tak habis tadi lagi. Faham. So
ada banyak cara. Contohnya kalau syarikat-syarikat yang sedia ada kat dalam ni kan, maybe you nak kena sedikit more tax ke apa semua, maybe itu still lebih relevan berbanding dengan low value good tax. Sebab LVG ni yang kecil-kecil ni yang terasa ni orang yang biasa yang nak beli ni. Betul, orang yang nak beli kisah handphone, orang yang user. End user. Jarang saya nak tengok T20 beli barang yang you know 30-40 ringgit ke. Dia pun beli mahal kan. Betul. In fact dia orang tak payah nak pergi online pun. Aku nak order ni. Sampai dah. Betul. Yang tukar beli dia ni Syaram pun tu dia. So simple effect. Rakyat marahin. Ya, betul. Jadi kaitan orang kata kenaikan harga USD ni dia dan juga SST ni sebenarnya membebankan rakyat lah. Tak dinafikan, memang membebankan rakyat. Lagi-lagi SST lah. My opinion is macam saya cakap sebelum ni, saya tak ingat episod yang saya cakap tu keluar ke tak. Tapi sekarang is not the right time untuk naikkan 6 ke 8%. Saya rasa episod ni tak keluar kot. 6 ke 8% tu bukan masa yang sesuai untuk naikkan sekarang. Betul. Macam tu lah. Walaupun masa tu kalau tak silap saya, opinion is atau opinion Abang Om cakap, habis bila, what is the right time? Betul tak? Betul. Itu susah kalau podcast tak keluar ni. Dia ada tapisan. Betul. Editor in chief kita kata, oh dia too sensitive. Yes, too sensitive. You carry on. Re-record. You record semula. You jangan pening kepala. Tapi dia sebenarnya semua barang yang diimport terjejas. Yes. Bukan pengguna Apple, pengguna Samsung pun terjejas. Betul. Samsung pun terkejar sebab dagangan dia tu dalam USD. Yes, betul. Jadi dia bukan kata barang daripada US saja. Betul. Jadi semua tenang Yes. Budak-budak Apple pun terjejas, budak-budak Android pun terjejas juga. Jangan risau, masing-masing dapat. Tak, dia terpulang yang soal beli barang yang mewah dan sebagainya. Itu depends on that individual. Yes. Macam tu, kalau mampu dia silakan, tak ada masalah. Betul. Macam tu. Jadi itulah dia. Pasal USD kita tak boleh nak buat something. Yes, tapi betul. kerajaan pun saya ada baca artikel yang dia dah start buat intervention. Kita punya agensi macam KWSP and so on dah buat intervention, beli kita punya mata wang kita kat luar untuk stabilkan lagi harga kita. Harga mata wang kita berbanding tu. Dan sebab kadar interest orang kata dekat US yang lebih tinggi membuatkan pelabur lari. Tarik duit pelaburan daripada pasaran Malaysia pergi invest dekat US yang lebih menguntungkan pada mereka. Ini tak dinafikan. Kita tak nafikan lah. Selagi orang marahin, kita faham pasal benda tu. Betul. Dan kita faham juga kerajaan di sebalik tabir dia buat juga apa yang dia perlu buat. Kalau dia kata dia declare dia beli dekat semua orang, habis lah. Betul. Orang akan tekan lagi orang kan. Sampai bila tak habis kan. Tak habis lah. Never ending lah. Cuma kita dekat ni SST apa semua, nak tak nak kerajaan dah buat. Betul. Dan macam awak cakap, di ground, di pasar Ramadan, di bazar Ramadan, harga tetap naik. Pembeli dah rasa tertekan. Nilai wang RM10 itu orang macam dah tak ada erti nak pergi pasar Ramadan. Betul. Bawa RM10 sekarang dapat nasi tomato je. Itu yang saya rasa terkesan. Saya masih ingat Air lepas tak? Tak lepas. Nasi tomato, nasi ayam dengan tomato RM10. Saya rasa kalau ada tempat paling murah pun, tapi ayam kecil yang RM8 ke RM8.5, itu paling murah lah saya jumpa. Itu kat mana tu? Ada jual lagi RM8. Ada RM8, RM8.5. Itu paling murah lah. Maksudnya ayam dia pun dia kecilkan portion. Ada kecilkan portion lah. Tapi apa yang Jimmy cakap ni saya setuju. Sebab sekarang ni bila saya tengok daripada 2 tahun lepas lah pun. Tapi 2 tahun lepas, waktu tu masih lagi, saya ingat kita mesti boleh dapat dalam nasi tomato RM6. Betul. Still at that moment 2 tahun lepas RM6. So previously, sebelum tu 2 tahun lepas lagi, maksudnya prior to that, saya masih belajar di UTP. Saya masih ingat saya beli lagi nasi tomato dalam RM4, RM4.5. So itu adalah so itu adalah so itu adalah price point yang saya masih ingat lah. 4 tahun, 2 tahun dan juga sekarang ni. So kalau kita tengok gap dia daripada RM4.5 sampai ke RM10 saya ni, oh ya Allah tuanku, terasa sebab just imagine lah sekarang ni saya tengok, hari ni puasa yang ke berapa ni? Ke-9 Ke-10 Ke-10 Ini berapa bulan? 20. Sekali pun saya tak pernah jejak kaki ke bazar. Lah. Bukan saya tak mampu pergi bazar. Sepanjang puasa tahun ni tak pergi bazar. Saya tak pergi bazar pun. Sebab saya rasa dengan RM50 pun tak cukup untuk saya bagi family saya makan. Tapi kan saya bawa family saya pergi ke kedai Mac Kelantan,
Makan tom yum Lagi puas. RM50 tu dapat makan puas. Betul. Ini saya bawa ke bazar RM50 tak lepas untuk keluarga saya. Ya. Segura-guranya kat kedai tom yum walaupun tak ada siakap baring tapi ada lauk-lauk lain. Betul. Lepas cakap ni. Lepas siakap baring. Lepas cakap RM50. tom yum, telur dadah, nasi dengan air siap dah. Jangan ambil share cup 5 kilo. Main saya kecil lah. Siakap baring kena besar. Tapi betul Is, saya pun orang yang dah tak percaya pada Bazar Ramadan. Saya dah bertahun-tahun tak pergi Bazar Ramadan. Disebabkan rezeki saya selalu jumpa orang yang tak reti masak, lepas tu berniaga Bazar Ramadan. Kalau jumpa karipap oksigen, tak apa lagi. Sebab ada inti tu sedap lah juga. Cuma oksigen yang lebih. Betul. Ni dah lah oksigen. Inti je pun tak sedap. Kulit dia pun hampir. Kau jual apa sebenarnya ni? Saya faham mereka nak, orang kata nak mencuburi bidang perniagaan. Ya, betul. Kita di podcast Marhain pun menggalakkan anak-anak Yes. muda, orang ramai, rakyat Marhain mencuburi bidang perniagaan. Tapi kalau tak reti masak, tak payah mereka. Kalau tak reti, belajarlah dekat YouTube. Betul. Test lah dulu bagi kat kawan-kawan Betul. makan. Betul. Ini kau turun berniaga, tak apa yang kau jual. Oh, masak. Betul. Dia memang kalau kita tengok dekat social media, memang ada orang yang orang kata mempersoalkan pasal benda ni. Saya sebenarnya semalam terkena. Beli apa? Saya beli nasi kat Bazar Ramadan dekat area USG kan. Saya beli nasi putih. Dia jual lauk. Lauk banyak gitu. Dekat mana? Bazar mana? Bazar dekat area rumah saya dekat USG. Okay, USG, okay. Lepas tu saya cakap saya nak nasi putih dengan lauk daging apa? Bukan. Warna kuning apa? Masak lemak. Gulai, okay. Daging masak lemak. Sedap pula tu portion. Daging masak lemak. Memang tengok menyelerakan gila lah kan. Saya pun okey lah daging masak lemak dengan nasi putih. Balik makan Dah pasti. Satu ketul tu je daging yang lain semua saya buang. Basi. Keras. Dia bukan cerita tak empuk, dia cerita keras. Saya pun tak faham lah daging tu macam mana dia masak lemak kuning tu kan. Betul. Terus buang macam tu. Tapi Is menyesal sebab saya berusia sikit lah. Dulu Bazar Ramadan ni tak banyak. Okay. Dia selected few place je. Okay. Jadi those people yang berniaga kat Bazar Ramadan memang tahu masak. Berniaga Okay. betul-betul Dan lah. we enjoy. Orang kata Okay. dan apa, kita enjoy, orang kata benda-benda yang kita beli dekat Bazar Ramadan. Dan those people, dia sebenarnya dia ada restoran, dia ada central kitchen dia, dan dia belajar, dia berniaga. Dia bukan mengharapkan orang kata 100%, dan dia ada continuity, bukan dia nak pergi haji balik hari. Bila dia berniaga Bazar Ramadan, sebab lepas tu dia akan berniaga balik kat kedai dia. So harga dia, diorang ada capital, diorang orang kata boleh cushion dia punya harga tu jadi mampu milik. Kebanyakan sekarang adalah peniaga baru. Betul. Dan bukan kita against peniaga baru. Kita perlukan lagi peniaga baru untuk competition and dapatkan lagi produk lagi bagus daripada semua orang. Tapi malangnya ada yang tak buat due diligence, tak study, tak R&D. Keluar barang mutabak, yang banyaknya telur. Yang banyaknya tu susah. Main bedah dia. Masak daging tak ditos dulu kan. Dia masak frozen tu. Udahnya benda tu jadi orang kata keras kan. Dan saya pun macam awak, saya setuju. Baik pergi kedai tom yum, bawa RM50 tu, order siakap ke, daging masak ke. Kalau tak betul, kita dah boleh ni tak masak ni tak sedap ni habis tu akan pastinya akan tukar. Yes. Kalau kita dah Allah Bazar Ramadannya kat Batu 3 dekat stadium. Tak, sebab saya kadang-kadang duk fikir lah kan. Mungkin macam ada setengah orang yang berkemampuan. Yes. Dia akan beli lauk lah sikit, mutabak sikit, Yes. apart from dia punya makanan main. So kalau anda kata makanan main dia tu pun gampang, dia masih boleh option ada martabak dia ataupun kuih dia, betul tak? Betul. Tapi kalau contohlah orang tu pun Susah. kais pagi makan pagi, hidup pun susah kan. Betul. Duit tu yang digunakan untuk beli makan, untuk makan dia buka itu hari. Dalam makanan tu mahal. Exactly. Itu je yang dia mampu beli. Itu je dia mampu beli untuk hari tu. Itu je bajet dia untuk hari tu. Kena pula makanan tu basi lah, rosak lah, ada ulat dan sebagainya. So benda-benda macam tu ya saya rasa macam kadang-kadang kesian lah. Betul. That's why betul, kita bukan against peniaga-peniaga baru. Tapi you nak berniaga betul-betul. Betul. Dan sebab itulah pentingnya sebelum you berniaga, you kena ada ilmu. Ilmu apa? Try dulu masak, you dah tahu sebenarnya tahan berapa lama. Kan? Bila nak kena panaskan, selang berapa jam kena panaskan. Benda-benda tu yang important. Kadang-kadang tak disengajakan, tiba-tiba basi.
Okay, betul. Sebab kan dia kekurangan ilmu saja sebenarnya. Food safety tu kan. Food safety dia tak tahu kan. Betul. Betul. Hai. Lepas tu yang lagi teruknya, bazar-bazar Ramadan ni peniaga-peniaga ni komplain. Tu tahun ni meniaga tak best. Berbanding tahun lepas. Buying power kurang. Buying power kurang. Sebenarnya orang Melayu ni suka makan. Betul. Dan dah lah puasa. Jadi nafsu makan itu mengelodak. Betul. Tapi kebanyakan orang ada bad experience beli dekat bazar Ramadan, langsung dia tak beli. Betul. Bukan orang tak ada buying power untuk beli di bazar Ramadan kadang-kadang. Tapi dia tak belikan kau je. Itu je cerita dia. Betul. Tapi saya rasa lah kalau macam saya kena pergi ke bazar hari-hari. Dulu saya suka sangat. Hari-hari saya pergi ke bazar. Masa tu pergi dengan awet. Tak, actually daripada kahwinan. Macam tahun lepas kan saya pergi dengan wife saya, saya pergi dengan adik ipar saya ke apa kan. Every day saya pergi. Dan setiap kali saya pergi mesti habis dalam 80 ke 100 ringgit. Okay. Every single day without fail. Tapi sekarang ni saya memikirkan kalau aku kena pergi 100.5 kali 30 hari 4,500. Tak payahlah kot. Baik makan hotel. Baik 4,500 tu subscribe yang buffet sebulan. Tak ya, itu concern. Dan saya rasa ada juga validnya yang buying power tu kurang. Kurangnya sebab kadang-kadang harga dia apa-apa. Betul. Dan ada juga ya, mungkin murtabak kita dengar RM5, RM6 kan. Tapi saya jumpa murtabak yang RM12. Ada yang kata tak, kita punya portion besar murtabak RM20. Aram jadah. Nak makan macam mana kan? Maksudnya Lepas tu dia terbeban. Saya dalam golongan peniaga ni kata, sebab kita dapat barang mentah mahal. Yes. USG berjahal lah, daging kita import. Betul. Lepas tu SST lah pula hal. Beli dekat pemurung dah tambah lagi. Betul. SST dekat pemurung tu kan. Lepas tu dia beli kontainer plastik, dia order kat Shopee. Kena lagi terpesan. Betul. Jadi saya cuma nak bagi tahu lah kat sini. Mungkin pendengar-pendengar kita sama ada setuju atau tidak, boleh tulis dalam komen. So sekarang ni adalah waktu bukan untuk orang meniaga, tapi adalah waktu untuk orang cari kerja tetap dulu. Sebab keadaan dia sangat-sangat tak stable. Bayangkan meniaga nak dapat RM30 pun susah. Ramai macam tu. Betul. Struggle. Betul. Lagi baik bergaji RM1,500. Sebab at the worst case lah kan. Sebab kadang-kadang kita kena fikir family first. Masalah orang Melayu dan orang Malaysia terutamanya, tak, aku nak kerja flexible, my own time. You can only afford that bila you betul-betul boleh buat duit. Betul. Tak boleh buat duit, you don't have any option. Beggar cannot choose. Yes. Kan? Jadi kita dekat Podcast Marahin menggalakkan orang berniaga. Tapi dalam sama, kalau tak ada kekuatan, tak ada skill set yang tersendiri, yes, tak cukup knowledge, belajarlah dulu. Belajarlah dulu, barulah masuk dan mencuburi perniagaan tersebut. Yes. Jangan terus terjun. Lepas tu nanti salahkan kerajaan pula. Bukan kita sokong kerajaan yang ada sekarang, tapi kita menghormati institusi kerajaan. Yes, sebab betul. zaman pilihan raya dah habis. Yes. Saya pun tak faham juga dalam politik ni. Yang diorang ni bertempuh je 24 jam. Macam tak ada, macam PRU esok. Macam PRU esok. Betul. Tapi tak masing-masing. Kalau kita tengok dekat kawasan parlimen orang ataupun kawasan DUN orang, kau bukan buat kerja. Kau sibuk cakap dekat media masa macam kau paling power. Kalau lah dekat dia punya kawasan yang dia wakili tu, rumah semua banglo, kereta semua Mercedes. Kalau dia kata kan, pendapatan apa penduduk, apa pengundi dia tu, orang kata 30,000 sebulan. Tak apalah kau nak cakap pandai sangat. Betul. Dia cakap dia memang dia tak reverse balik kan. Terlampau politiking. Dan ini sebenarnya tak bagus untuk negara kan? Betul. Dan jangan kata tengok negara, dalam negeri pun sama juga kan? Dalam Shah Alam pun sama juga kan? Asyik berpolitiking, apa pun tak jadi. Ahli parlimen kita pun tak tahu buat apa. Tak tahu buat apa. Mana sekarang? Tak tahu. Ada ke? Saya rasa dia ada aktiviti lah. Okay. So kepada para pendengar dan penonton, boleh komen di ruangan di bawah. Terima kasih kerana menonton sampai sekarang ini. Selamat menyambut Ramadan. Dan insyaAllah kalau kita masih lagi free, tak sibuk, Jimmy pun tak sibuk, saya pun tak sibuk, kita akan rekod podcast Raya. InsyaAllah. Jadi terima kasih kerana sokongan anda. Dan nantikan episod-episod seterusnya daripada Podcast Marahin. Sehingga itu, terima kasih dan bye-bye.